Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pada pagi ini kita menyambung perbincangan kita masih lagi berkaitan dengan khusyuk. Dan kita dah selesai membincangkan ataupun berbaki satu lagi martabat khusyuk. Satu lagi peringkat khusyuk, kita nak pergi kepada khusyuk dalam salat. Iaitulah dia kata peringkat khusyuk yang ketiga yang terkandung dalamnya tiga perkara tadi itu. Yang terakhir ialah tajridu ru'yatil fadli. Tajridu ru'yatil fadli. Dalam martabat khusyuk yang ketiga, yang terakhir, peringkat yang ketiga, dalam martabat yang ketiga ataupun elemen yang ketiga dalam peringkat yang ketiga bagi khusyuk ialah tajridu ru'yatil fadli. Menunggalkan pandangan fadilat yang dia perolehi, bahawa tidak ada yang memberikan fadilat kepadanya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Iaitulah hendaklah seorang yang khusyuk itu dia senantiasa sedar bahawa apa sahaja karunia dan nikmat yang dia perolehi, apa saja kebaikan, kesenangan, nikmat yang dia dapat, dia sentiasalah kena menunggalkan penglihatannya, syuhudnya, penyaksiannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini penting ya, dalam tauhid, ajaran tauhid memerlukan kita supaya sentiasa memandang dan mengiktiraf. Memandang dan mengiktiraf. Apa? Memandang kepada Al-Mun'im, bukan kepada sebab. Ya, ini mungkin di antara punca kadang-kadang orang silap faham konsep sebab dalam Islam. Ya. Islam dalam rangka kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, kita tidak mengingkari sebab. Tidak mengingkari cause and effect. Bahkan itu adalah sunnatullah. Itu adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala bahawa kejadian alam ini ada punca dan akibat yang mesti berlaku dengan aturan tersebut. Sehingga kan Allah Subhanahu wa taala dalam dia menjadikan perkara-perkara yang di luar daripada kebiasaan. Semua kejadian alam ni ciptaan Tuhan, yang biasa, yang tak biasa. Tetapi apa makna bila kita kata kebiasaan? Maksudnya benda yang kita dah terbiasa tengok. Kita tahu dia punya sebab akibat. Ya. Ayak kalau kita tepuk, terpocik, dia akan bergelora, berkocak. Ya. Itu sebab dan akibat. Ya. Tetapi untuk memisahkan air, untuk membolehkan air itu terbelah, itu luar biasa. Ya, luar biasa. Itu tidak boleh, kita tak berlaku pada hari-hari biasa. Ya. Tuhan tidak jadikan perkara itu untuk berlaku setiap hari macam itu. Hanya berlaku untuk Nabi Musa AS. Itu pun ketika mana mukjizat membelah laut, Tuhan suruh Nabi Musa pukul dengan tongkat. Tuhan tak adalah kata laut tu tiba-tiba terbelah sendiri macam tu sahaja tanpa ada usaha daripada Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Ya. Menunjukkan mesti ada usaha, mesti ada sebab, mesti ada punca. Ya. Cuma akibat itu Tuhan extend, Tuhan tambah. Ya. Daripada kebiasaannya kalau kita ketuk ayak dengan tongkat, dengan apa pun, ayak tu sekadar berkocak, tetapi kali ini Tuhan jadikan ia terbelah.
luar biasa. Jadi Islam tidak menafikan, apatah lagi ahli sunnah wal jamaah tidak menolak di sana ada sebab dan akibat yang ianya adalah ciptaan Allah Ta'ala, yang ianya adalah sunnatullah, ianya adalah peraturan dan undang-undang Allah Subhanahu wa Ta'ala, ianya adalah the laws of nature. Tetapi laws of nature ini adalah the divine law, the divine laws, undang-undang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dia berhak mengubahnya. Sunnatullah ada dua, sunnatullahil kauniyah dengan sunnatullahil syar'iyah. Sunnah Allah tentang kejadian alam, langit, bumi, kehidupan manusia, haiwan, tumbuh-tumbuhan, apa sajalah yang kejadian tentang alam, perjalanan, cakrawala, bintang, planet dan sebagainya. Dan kita ada sunnatullah syar'iyah yang berkaitan dengan apa yang Allah Ta'ala janji kepada para anbiya dan rusul dan pengikut-pengikut mereka dari sudut bantuan, kemenangan, dikalahkan musuh-musuh mereka, ditinggikan agama yang mereka bawa, agama Islam. Ini janji Allah Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah mengatakan dia tidak akan mengubah sunnah kauniyah, sunnah kejadian alam. Jadi sunnah kejadian alam Tuhan boleh ubah. Tuhan ubah kejadian alam untuk Nabi Musa, untuk Nabi Yusha' ibn Nun. Ya. Tuhan ubah untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi kejadian alam ni Tuhan ubah untuk nabi-nabi sebagai mukjizat. Dan di akhir zaman Tuhan akan lenyapkan peraturan itu dan Tuhan musnahkan alam. Tetapi sunnatullah syar'iyah yang berkaitan dengan kemenangan para anbiya dan rusul dan pengikut mereka dan kemenangan agama Allah Ta'ala, yang ni Tuhan kata tidak ada perubahan. Tuhan tidak akan ubah sama sekali. Yang ni sunnah ni fix, tetap. Sampai bila-bila pun kemenangan yang mutlak, yang hakiki ialah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan dikaruniakan kepada para anbiya dan rasul dan pengikut para anbiya dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Maka sampai bila-bila pun Tuhan hanya menangkan Islam, dan sampai bila-bila pun Tuhan akan kalahkan kekufuran dan kebatilan. Qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Ya. Yang batil pasti akan dilenyapkan. Ini tidak ada perubahan, tidak ada sebarang kita kata tidak ada sebarang gantian, tidak ada changes. Dia akan kekal sebegitu rupa sehinggalah sampai bila-bila, sampailah kita bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala dan di sana kemenangan yang abadi menanti dengan masuknya syurga orang yang beriman dan masuknya neraka orang yang kafir. Namun begitu, bila balik kepada cerita kita tentang sebab musabab. Namun begitu, dalam rangka mentahqiqkan tauhid, kita disuruh memandang, disuruh mengenang kepada punca kepada sebab. Kerana sebab hakikatnya memerlukan sebab. Tidak ada dalam alam ini makhluk yang merupakan sebab kepada sesuatu kejadian, melainkan dia berpasangan. Dia perlukan bantuan. Ya. Api membakar memerlukan oksigen, memerlukan bahan yang boleh terbakar. Semata-mata ada api, tanpa ada benda-benda lain ini, tidak ada kebakaran. Ya. Kalau kita duk pergi menyala gas dalam tempat yang vakum, yang tidak ada oksigen, tak ada udara, kosong. Petiklah peti api itu sampai banyak kali mana pun, dia tidak ada gas dalam pemetik api, tidak ada udara, takkan jadi combustion, pembakaran. Gas. Kerana makhluk ni dia tidak bersendirian dalam memberi kesan. In causing the effect, makhluk dia tidak bersendirian. Dia memerlukan bantuan dan dia memerlukan
Tidak ada di sana halangan-halangan. Yang semua ini datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang menentukan. Ya. Dan macam kita kata tadi, Allah Ta'ala berkuasa untuk mengubah dan menukar peraturan ini. Api yang sepatutnya membakar, panas, hangat, ya, tiba-tiba untuk Nabi Ibrahim Tuhan kata qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Jadi sejuk dan sejahtera. Bukan sahaja sejuk. Sejuk kadang menyakitkan juga. Tetapi ini sejuk dan sejahtera. Sejuk dan sejahtera. Ya. Maknanya sejahtera. Selesa. Comfort. Ya. Nabi Ibrahim duduk dalam api itu lebih sejahtera, lebih selesa daripada kita duduk dalam aircon. Aircon mula-mula sejahtera, lepas tu lama-lama rasa sejuk gedi pula. Rasa nak tutup pula. Rasa nak kurangkan. Ya. Tapi Nabi Ibrahim duduk dalam api. Sejuk dan sejahtera. Bardan wa salaman ala Ibrahim. Atas Nabi Ibrahim seorang sahaja. Orang lain yang duduk di luar keliling ni rasa panas. Bayangkan. Nomor apa semua hak duduk di keliling api ni panas tak hingga. Tapi Nabi Ibrahim dalam api. Dibakar dalam api. Api tak makan dia, sejuk, sejahtera. Subhanallah. Ya. Jadi kita kena sedar bahawa apa jua sebab pun akhirnya sebab itu akan balik kepada punca kepada sebab, iaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itulah kita hanya menzahirkan kesyukuran, kita menzahirkan kita punya gratitude kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebab itu kita dah belajar dalam kitab Tauhid dulu, ada bab khusus berkenaan dengan syirik lafzi, syirik secara ucapan, syirik kecil, yang mana syirik lafzi itu di antaranya adalah menisbahkan nikmat kepada sebab. Menisbahkan nikmat kepada yang bukan pengurnia nikmat. Walaupun ianya adalah sebab, tetapi menisbahkan nikmat dengan secara menzahirkan gratitude, dengan cara menzahirkan kesyukuran. Macam orang putih selalu cakap kan, thank to apa, terima kasihlah, thank to sakit kepala, dia makan ubat Panadol, dia lega, dia kata thank to aspirin. Kan? Ayat itu dalam Islam tak boleh cakap macam tu, salah. Ya? Salah. Ya? Yang sepatutnya ialah thank God. Terima kasih Tuhan. Ya? Mensyukuri kurnia Tuhan adanya ubat. Ya, kerana kalau ubat tu pun ada, tapi kalau penyakit kita tidak tubuh badan kita tidak bereaksi dengan ubat tersebut, tak jadi. Kan? Kalau ubat itu ada tapi Tuhan jadikan halangan, kita tak boleh nak capai ubat tersebut, tak jadi. Ya? Jadi segala-galanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ni fakir kepada Allah Ta'ala sahaja. Kata Ibn Qayyim rahimahullah, wa tajridu, makna tajrid ialah huwa takhlisu syuhudil fadli liwaliyihi hatta la yunsibahu ila ghairih. Iaitulah mensucikan penyaksian kurnia kepada yang memberinya sehingga ia tidak menyandarkannya kepada selainnya. Ini dia hanya menyandarkan kurnia kepada pengurnia, iaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa illa fahuwa fi nafsihi mujarradun 'anil nisbati ila siwah. Yang mana pada hakikatnya dia sendiri memang tidak ada nisbah. Memang hakikatnya segala kejadian dalam alam ni dia hanya nisbah langsung kepada Allah Ta'ala, tidak ada nisbah kepada sebab. Karena sebab itu dia tidak lain tidak bukan hanyalah perantara yang tidak ada nilai alat.
sahaja yang boleh ditukar ganti. Tak. Orang cedok kat kita makanan, orang suar kat kita kata tak terima kasih piring, terima kasih tangan. Tak, kita terima kasih kepada orang hak bagi. Senduk, piring, tangan orang itu sendiri, itu semua alat. Kita berterima kasih kepada orang yang bagi, zat yang bagi. Ya? Bukan kita menafikan di sana ada piring, senduk, tangan yang mencedok. Mestilah ada, tapi itu semua adalah tidak ada makna tanpa zat orang yang mencedok tadi. Ya. Walillahil mathalul a'la, bagi Allah perumpamaan yang paling tinggi. Walaupun Tuhan jadikan kepada kita sebab-sebab, causes yang akan menghasilkan efek, yang menghasilkan akibat ini, tetapi hakikatnya semua itu balik kepada kuasa dan kudrah Allah Subhanahu wa taala dan iradahnya dan hikmahnya. Ya. Bukan balik kepada zat sebab itu sendiri yang melakukan tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Okey. Disebabkan itu kita tidak menyaksikan sebab, tetapi kita menyaksikan Tuhan yang mengurniakan sebab. Wa innama asy'anu fi tajridihi fi syuhud liyutabiq asy-syuhudul haqq fil amri nafsihi. Wallahu a'lam. Sebab itu dia kata yang maksud tajrid ni ialah penyaksian. Bukannya pada benda. Benda tu memang tidak ada nilai. Sebab pada dirinya memang tidak ada nilai. Ya. Memang semua makhluk kita dah sebut. Allah Ta'ala dah beritahu dalam Al-Quran, antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyul hamid. Ya ayuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyul hamid. Jadi semua makhluk ni fakir, dependent on Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak menafikan, tidak mengingkari sebab, dan kita menggunakan sebab, kita mengkaji sebab, tetapi akhirnya sebab itu balik adalah salah satu karunia Allah Ta'ala, maka kita mensyukuri Allah Ta'ala, kita mengucapkan Alhamdulillah, bukannya Alhamdulillah kepada sebab. Jadi ini adalah perkara yang kita kena faham dalam konsep Tauhid. Ya, bukan bermakna kita ingkar sebab, ya, tapi kita memandang penyaksian kita dalam mata hati kita ini, yang kita nampak apabila datang kepada kita kurnia ialah kita nampak Allah Subhanahu wa taala. Ini daripada Allah yang segera terpa kepada minda kita, ini adalah kurniaan Allah. Sejurus kita nampak nikmat itu datang, kita terpa dalam minda kita ni ialah Allah Subhanahu wa taala. Bukannya orang kaya tersebut, bukannya wakil rakyat, bukannya kerajaan, bukannya Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu bila orang sudah mula sombong, itu adalah tanda kejatuhan dan kehancuran. Ya? Tanda kejatuhan dan kehancuran. Bila kita mula sombong dengan Allah Ta'ala. Fir'aun, kejatuhan dia bermula dengan dia kata, Ana rabbukumul a'la. Nas'alullah al-afiyah. Ya? Jadi ini kita kena tengok sejarah. Ya? Kita tengok dulu ada parti politik yang memerintah begitu lama di sebuah negara. Jadi bila datang satu pilihan raya, dia mula keluar slogan-slogan yang sombong. Dia kata parti dia adalah hidup rakyat. Mana rakyat tak ada hidup kalau dia tak. Kan? Semua ni jasa dia, jasa mereka, jasa parti dia. Kan? Jasa pemimpin dia. Rakyat hidup senang, gini. Lepas pilihan raya, tak tengok, kalah merudum, jatuh. Setelah puluh tahun merintah, jatuh, tersungkuk, terguling-guling jatuh. Subhanallah.
Allah Ta'ala tak simpan orang yang sombong, orang yang bongkak. Dan tidak ada jaminan. Tak ada orang yang dulu dia kerajaan dia bagus, yang hebat. Kita kata Perdana Menteri yang dulu hebat, kita pun lantik dia lagi sekali jadi Perdana Menteri, rupanya dia tak boleh nak buat macam dulu dah. Kerana alam ni bukan dia yang kawal. Dia hebat dulu bukan semata-mata faktor diri dia pandai, dia cerdik dia. Banyak kejadian alam ni yang Tuhan jadi, yang Tuhan anugerah, yang Tuhan karunia kepada dia, yang menyebabkan masa tu dia boleh memimpin dengan baik. Tapi bila benda tu dah tak ada, mailah orang cerdik macam mana pun, 10 kali ganda cerdik daripada dia sekalipun, tak boleh pergi lah. Kerana alam ni bukan kita yang kawal, bukan kita yang pegang. Ekonomi, rezeki kita, nyawa kita pun kita tak pegang. Orang ramai mengadu dekat Nabi SAW, harga barang naik. Kan? Nabi SAW Nabi kata, Inna Allah huwal razzaqu al-qabidul Inna Allah huwal qabidul basitu ar-razzaqul musa'ir. Allah lah yang menyempit, melapangkan rezeki, yang menganugerahkan rezeki, yang menetapkan harga barang. Banyak faktor. Macam orang mengajar ekonomi, dia berkata apa, kupu-kupu mengepakkan sayapnya di timur, ekonomi di barat boleh bergoncang. Begitu rapuh. Dalam kejadian alam ni tak perlu susah. Tak? Kita ingat kawan ni berniaga goreng pisang tepi jalan. Alah, dia dengan goreng pisang je, tak ada apa. Kan? Dia goreng pisang je. Kita ingat biasa. Tapi rupanya mai satu hari Allah Ta'ala bagi dia sakit, dia tak boleh berniaga goreng pisang. Apa jadi tuan-tuan hari tu? Bekalan goreng pisang menjadi kurang. Tiba-tiba minggu tu pula, minggu mesyuarat. Jabat kerajaan mesyuarat. Kan, kalau dulu ada 10 peniaga goreng pisang, jadi tak berebut nak beli goreng pisang. Tiba-tiba hari ni sebab seorang tinggal 9, bekalan goreng pisang mengalami shortage. Kan? Tuhan boleh buat. Bukannya payah. Benda tu senang bagi dia. Tak susah. Ekonomi kita ni bergantung kepada apa yang Tuhan bagi. Sebab apa? Rantaian apa pun makanan ke apa ke lah kali balik kepada bahan mentah, hak Tuhan buat. Bukan hak kita buat. Rumah yang kita duduk ni, bahan-bahan buat rumah ni, last sekali di hujung dia, bahan asasi dia tu balik kepada sumber alam yang Tuhan cipta, bukan hak kita cipta. Dan kita memang tak ada cipta apa pun. Ya. Ayak mineral hak kita duk minum, punca ayak tu bukan kita. Bukan kita yang cipta ayak, bukan kita yang turun ayak dari langit. Tak. Kita tidak ada apa-apa. Kita tidak memiliki, kita tidak mengurus atur kejadian alam. Tak ada siapa pun yang boleh mendabik dada, mendakwa kata aku dengan kepandaian aku, dengan kehebatan aku, dengan kebijaksanaan aku boleh buat itu, boleh buat ini. Tidak ada. Kemusnahan Qarun bila dia kata innama utituhu ala ilmin indi. Aku diberi kekayaan ini sebab ilmu yang ada pada aku. Sebab aku pandai aku jadi kaya. Ketika itulah bermula kemusnahan dia. Subhanallah. Subhanallah. Nampak?
Tak ada siapa boleh mendakwa kata dengan kepandaian dia sahaja dia boleh buat itu, boleh buat ini, boleh jamin itu, jamin ini. Kerana kalau ada dakwa ini tidak khusyuk, tidak ada khusyuk. Orang yang fokus pada ibadah, orang yang ada sikap humility, merendah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menghina diri kepada Allah Subhanahu wa taala di hadapan Allah, dia akan sedar bahawa dia tidak ada apa-apa, semuanya adalah karunia, fadilat, ganjaran daripada Allah Azza fi ulahu. Ya. Jadi apalah yang dapat kita nak, apa yang dapat kita banggakan, apa yang kita tak boleh dabik dada dakwa gitu gini, tak. Ya. Kita tidak ada apa-apa. Kita adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Semua benda milik Allah taala. Nyawa kita milik Allah taala. Ya. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah. Semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kita kena, ini ada realiti. So yang jadi masalah sekarang ini manusia ni ialah dia terhijab, terhalang daripada melihat realiti. Dia terhalang. Dihalang oleh apa? Dihalang oleh makhluk. Makhluk juga. Sebab dia duk pandang kepada duk pandang kepada apa nama makhluk-makhluk yang memberikan dia karunia, memberikan dia, ya, yang mana makhluk itu adalah sebab, adalah alat. Bukan bagi pun, bukan makhluk tu yang bagi pun. Ya. Ya. Makhluk-makhluk itu semua adalah alat, bukan mereka yang mencipta, bukan mereka yang memberi, bukan mereka yang bagi. Ya. Itu sebenarnya. Tapi disebabkan mereka itu adalah wasitah perantara kita, dan kita tidak melihat kepada realiti, kita melihat kepada bayangan, melihat kepada perantara, seolah-olah macam bila dihulurkan tangan, orang bagi tangan, ya, orang bagi barang dengan tangan dia, kita duk nampak tangan, kita tak nampak orang. Ya. Bila orang suar makan dekat kita, kita nampak piring dengan pinggan dengan makanan dia. Kita tak nampak orang hak suar tu. Pasal fokus mata kita duk pandang tang makan. Ha. Kan? Pasal fokus kita tu duk pandang tang makan. Bila fokus kita itu pada makan, fokus kita itu pada makhluk, bukannya pada Khaliq. Ya. Dan kita pun tak nampak. Kita tak pandang. Kita silap pandang, silap fokus. Ya. Ya. Sebab itu
Ada ayat yang baik yang nak baca daripada Ibnu Athaillah dalam kitab Hikam. Kitab Hikam ni kitab masyhur, orang semua sebut. Ya. Dia kata al-kaunu kulluhu zulmah wa innama anarahu zuhurul haqqi fihi. فمن رأى الكون ولم يشهده فيه أو عنده أو قبله أو بعده فقد عوزه وجود الأنوار وحجبت عنه شموس المعارف بسحب الآثار. Dia kata alam ni semuanya gelap. Yang menerangkannya ialah kemunculan al-haq padanya. Hakikatnya alam ni tak ada apa, tak wujud. Termasuklah sebab-sebab tadi tu. Termasuklah segala nikmat-nikmat limpah karunia tadi tu, tak ada asalnya. Asalnya gelak-gelak di sini ialah tak wujud, tak ada. Yang mewujudkan, yang bagi ada ialah Allah Subhanahu wa taala al-haq. Okay. Barang siapa yang melihat alam, yang melihat kejadian makhluk, tetapi tidak menyaksikan dia, menyaksikan Allah Ta'ala padanya, bersama dengan makhluk itu, hakikatnya ialah di sebalik yang kita nampak dengan mata kita, yang kita nampak langsung dengan mata kita ini, hakikatnya ialah Allah Subhanahu wa taala yang memberi karunia. Bukannya sebab tadi tu, macam kata, bukannya tangan hak suar tu, bukannya mesin ATM hak uluk keluar duit tu yang bagi gaji. Tak. Hakikatnya hak bagi gaji tu ialah syarikat, majikan. Tetapi hakikatnya majikan tu pun dengan mesin ATM setara. Setaraf. Dia pandai bezakan mesin ATM dengan bos dia. Dia tak ada pula lepas dia ambil gaji, jolok gaji keluar. Dia kata terima kasih lah mesin ATM bagi aku gaji. Tak ada. Kan? Dia tak ada pula bersyukur kepada mesin ATM. Pasal dia tahu mesin ni alat saja untuk keluar duit. Bukan mesin tu bagi gaji. Tapi dia lupa hakikatnya bos dia bagi gaji tu sama aja dengan mesin ATM. Kedua-duanya makhluk Allah Ta'ala. Tak ada wujud yang hakiki. Ya? Wujudnya diwujudkan oleh Allah Ta'ala. Bukan wujud daripada dirinya, wujud zati. Tak ada. Kan? Atau di sisinya, atau sebelumnya, atau selepasnya. Ini teruk sangatlah. Kalau dah lepas tu pun tak nampak lagi Tuhan, maknanya teruk sangatlah. Yang kita kata sepatutnya kita ni menyaksikan Allah Subhanahu wa taala pada semua keadaan. Apa saja benda yang kita nampak padanya Allah Subhanahu wa taala sebagai pengurnia, sebagai Tuhan, sebagai pentadbir, sebagai pencipta. Bukan kita memandang kepada makhluk. Bukan kita memandang kepada sebab, tetapi kepada mun'imul asbab. Ya. Lebih hebat lagi orang yang memandang sebelum dia dapat apa-apa, dia nampak Tuhan dulu. Kan? Hak paling lekeh sekali ialah lepas dah dia tengok makhluk baru dia teringat Tuhan. Hak ni paling lekeh lah. Tapi kalau dah lepas dapat apa ganjaran daripada makhluk, lepas tu tak ingat Tuhan juga, hak ni masalah lah. Dia kata faqad a'wazahu wujudul anwar wa hujibat syumusul ma'arif bisuhubil athar. Maka dia berhajat, dia telah kekurangan cahaya. Dia tak ada cahaya, dia tidak ada limpahan cahaya daripada Allah Ta'ala, tidak ada hidayah daripada Allah Ta'ala. Dan dia telah dilindungi daripada sinaran mentari ma'rifah yang hakiki dengan awan-awan kesan. Sebenarnya makhluk ni awan. Dia tidak dapat melihat hakikat kerana dia tutupi awan ini. Jiwanya ada awan-awan yang menutup. Dia tidak boleh
mata hatinya tidak boleh memandang. Ya. Allahu nurus samawati wal ard, mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah, al-misbah fi zujajah, الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء. Dalam jiwa kita ni ada nur, cahaya Tuhan bagi. Tapi cahaya tu Tuhan kata dalam bekas kaca. Jadi bekas kaca jadi kelabu, berabuk. Jadi cahaya tak ada gerak. Malap, gelap. Kalau dia gilap, kalau dia bersihkan kaca ini, lantera dalam jiwa dia ini, cahaya tu akan terang. Pasal Tuhan kata memang terang pun. Cahaya fitrah yang Tuhan bagi kepada kita manusia ini, Tuhan umpamakan dia seperti minyak zaitun. Minyak zaitun yang terbaik. Yang mana yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsashu nar. Minyak itu sendiri hampir-hampir sahaja macam bercahaya sebelum kena api lagi. Itu minyak zaitun hak jernih tu. Hak cerah warnanya itu. Minyak tu sendiri pun nampak macam bercahaya dah. Belum kena cahaya wahyu lagi. Fitrah hak Tuhan bagi dekat kita ni cukup terang. Yang sepatutnya bila masuk mai kena dengan, bila berpasang bergu dengan cahaya wahyu, sepatutnya dia menyinar terang. Sepatutnya dia ada satu spark yang menghasilkan lampu yang sangat terang benderang. Siangnya bagaikan malam, malamnya bagaikan siang. Nabi kata taraktukum 'alal bayda lailuha kanahariha. Aku tinggalkan kamu di atas satu jalan yang terang benderang, malamnya terang macam siang. Lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Tidak ada yang menyimpang, menyeleweng daripadanya melainkan orang itu orang yang celaka. Orang yang memang nak menempuh kemusnahan. Ya. Jadi ini, ya, kita perlukan jiwa, mata hati kita ni kena terangkan supaya dia boleh menyuluh kita untuk melihat hakikat yang sebenar. Melihat dalam gelap, melihat di sebalik awan itu, apakah hakikatnya, apakah realitinya. Inilah yang dikatakan an ta'budallaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Nak mengeluarkan rasa ini, this consciousness. Kita kata God conscious itu. Kita nak ada rasa sedap dengan kehadiran Tuhan. Tuhan memang duk hadir. Nah, lepas tu kata Ibnu Athaillah di sini, al-haqqu laysa bimahjub. Tuhan tidak terhalang. Hakikatnya Tuhan memang hadir. Tuhan tidak hilang. Tuhan memang duk ada. Ya, Tuhan memang duk tengok kita. Ya, Tuhan memang duk perhati. Memang Tuhan duk bagi. Memang dia duk mentadbir alam ni, tak putus-putus, tak henti-henti. Kullu yawmin huwa fi sya'n. Ya. Tak ada satu waktu dan saat pun. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Tuhan tak ada tidur, tak ada mengantuk. Wa ma Allahu bighafil. Tuhan tak pernah lalai, tak pernah leka. Ya. Tetapi yang lalai leka tu siapa? Wa innamal mahjubu anta. Yang terlindung itu kamu. Kamu yang lalai. Kamu yang leka. Ya? Anin nazari ilaih. Daripada memandang kepadanya. Macam kita kata tadi, umpama walillah masalah. Orang yang main suar makan kat kita, suar duit kat kita. Kita pasal duk perhati duit, kita dah tak nampak orang. Orang duk ada. Tapi pasal kita tak perhati ke dia, kita hanya duk perhati dekat duit nak main kita tu, kita tak kelih, tak perasan.
Kan? Orang tanya siapa bagi duit tu? Tak tahu tapi yang penting duit mai. Kan? Macam mana kita tak kelih, tak pandang kepada orang hak bagi duit tu kat kita, hakikatnya macam itulah kita dengan Allah Ta'ala, kita tak kelih, tak pandang ke Tuhan yang bagi rezeki kat kita. Kan? Dia kata. Jadi, hakikatnya Tuhan tak pernah hilang, tak pernah lenyap. Tuhan sentiasa memerhati kita. Tu Nabi kata tadi, jangan bila ihsan itu sekurang-kurangnya yang makam paling tinggi lah makam musyahadah. An ta'budallaha ka'annaka tarah, seolah-olah kamu melihat dia. Yang mana kita tak dapat melihat Allah betul-betul lagi di dunia ni. Kan? Kita nak tengok Tuhan tu di akhirat esok. Nabi kata innakum lan tara rabbakum hatta tamutu. Kamu takkan tengok Tuhan kamu sampai kamu mati. Baru dah mati baru boleh tengok. Masa hidup tak boleh tengok. Nak? Dah mati esok barulah dapat tengok Tuhan dalam syurga. Tengok wajah Tuhan dengan penuh kelazatan dan kenikmatan. Allahumma inna nas'aluka lazatan nazari ila wajhik wasyauqa liliqa'ik. Min ghairi dharra'in mudirrah wala fitnatin mudillah. Amin. Ya Allah, kami bermohon kepadamu untuk memandang kepada kelazatan memandang wajahmu dan kerinduan untuk bertemu denganmu tanpa ada mudarat yang memudaratkan dan fitnah yang memesongkan. Kita berharap kita nak masuk faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Siapa nak jumpa Tuhan, nak beradab dengan Tuhan, mandang wajah Tuhan, Tuhan kata hendaklah dia beramal dengan amalan yang salih dan jangan dia mensyirikkan dengan peribadatannya kepada Tuhan sesuatu pun. Subhanallah. Dan kalau tak dapat ke tahap itu, Nabi kata fa in lam takun tarahu fa innahu yara. Kamu kena ada satu kesedaran, awareness, consciousness tentang kamu ini diawasi, yang kamu ini muraqab, diperhati, diawas oleh Allah Ta'ala. Ini yang kita nak, itulah God conscious, kesedaran tentang kehadiran Tuhan. The consciousness on the presence of God. Kesedaran bahawa Tuhan itu hadir. Tuhan itu memerhati. Ketika mana tak ada siapa yang perhati, Tuhan itu ada. Tak ada siapa pun yang melihat kita, tapi Allah Ta'ala melihat. Sebab itu bila Tok Guru, kisah seorang Tok Guru nak uji anak-anak murid dia, siapa hak yang dah suluk ni dah betul-betul mencapai maksud bersuluk. Kan dia kata ambil binatang ni, burung ni, persembelih dekat tempat hak tak ada siapa pun tengok hang. Yang kau ni pi bawah jambatan, yang kau ni pi celah bukit. Balik mai kat Tok Guru. Anak murid yang ketiga balik mai duk hidup lagi burung. Tok Guru kata awak hang tak sembelih. Dia kata puas dah aku cari tempat yang tak ada siapa. Tok Guru kata tengok. Tapi aku tak jumpa tempat Tuhan tak tengok. Kan? Jadi dia ni yang ada God conscious. Dia memahami maksud, tujuan beribadat selama ni adalah untuk mencapai taqwa dan ihsan. Apa itu ihsan? Inilah dia tadi.
Bila dia dah rasa macam itu, dia dah sedar bahawa dia sentiasa diperhatikan oleh Allah Ta'ala. Allah memang duk perhati dia 24 jam. Tak pernah Tuhan kelih daripada dia. Tak pernah dia hilang daripada pengetahuan dan penglihatan dan pengawasan Tuhan. Maka dia akan khusyuk. Ya? Ya? Dia akan khusyuk sepanjang hidup dia dengan Allah Ta'ala. Yang tak khusyuk ni pasal kita lupa, lalai, leka. Dan itulah maksud zikrullah. Ingat Allah. Bahawa kita sentiasa ingat Allah Ta'ala tu duk perhati kita, duk kawal kita, duk mengawasi kita. Dan kita ni tak ada ruang yang kita boleh keluar daripada kawalan Tuhan. Alam ni, sebesar-besar alam ni. Alam ni cukup besar, cukup luas je tak? Sehingga kan cahaya matahari, cahaya matahari nak boleh sampai dekat kita ni 8 minit. Cahaya matahari, cik oi. Terus saya duk cerita lagi lah cahaya bintang ni hak juta-juta tahun, hak bilion-bilion tahun baru nak sampai. Tak payah cerita hak tu. Ni matahari hak duk terbit setiap hari ni. Subhanallah. Kan? Punya besar, punya luas alam ni. Tapi tu pun dibanding dengan Tuhan Azza wa Jalla. Ibnu Abbas kata, mas samawatu sab' wal araduna sab' fi kaffir rahman illa ka khardalatin fi kaffi ahadikum. 7 petala langit, 7 petala bumi dalam tapak tangan Ar-Rahman itu umpamanya hanyalah sebesar biji sawi dalam tapak tangan kamu saja. Bayangkan alam sebesar-besar alam ini dibanding dengan Tuhan. Alam ni hanya sebesar biji sawi sahaja. Subhanallah. Subhanallah. Jadi kod celah mana kita nak lari? Kita fikiri ke, kanan ke, depan ke, belakang ke, Tuhan tetap di atas kita. Dan kita di bawah Tuhan. Hang naik roket ke atas ke, hang menjunam roket ke bawah ke, hang tembus bumi ke bawah ke, kod mana pun Tuhan di atas, alam di bawah. Sebab apa? Alam ni Nabi kata duduk dalam lingkungan kursi. Tuhan kata dalam Quran, wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Alam ni seluruhnya 7 petala langit, 7 petala bumi, segala galaksi, langit pertama, langit ketujuh, semuanya duduk dalam lingkungan kursi, tak lepas daripada kursi Tuhan. Sedangkan kursi itu dibanding dengan arash Tuhan, Nabi kata katursin bi ardi falatin, seperti perisai yang diletak di padang yang luas. Kursi itu pula dilingkungi oleh arash. Tak ada ruang kursi itu boleh keluar daripada arash. Subhanallah. Dan Allah Ta'ala, wallahu fawqal arshi wa ya'lamu ma antum alaih, kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Allah di atas arash dan dia tahu apa yang hampa buat di bawah. Dibayangkan kebesaran dan keagungan Tuhan. Ikut celah mana kita nak lari daripada pengawasan Tuhan? Sebab itulah dia adalah huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Dialah yang awal, yang akhir, yang zahir, yang batin. Dari segi masa, dialah yang menguasai masa. Tidak ada. Nabi kata, Allahumma antal awwalu falaysa qablaka syai'. Ya Allah, engkau lah yang pertama. Tiada sesuatu pun sebelum engkau. Tak ada sesuatu pun yang wujud mendahului wujud Allah. Tidak ada. Allah mendahului kita. Semua benda dalam alam ni, semuanya wujud selepas Tuhan. Pasal apa? Dia diwujudkan oleh Tuhan. Makhluk dicipta oleh Tuhan. Baru. Tuhan wujud dia azali. Wujud dia qadim. Baqin. Ya?
Dialah yang qadimun baqin. Tidak ada. Wal akhir. Wa antal akhiru falaysa ba'daka syai'. Engkau lah yang terakhir. Tidak sesuatu pun yang boleh wujud lepas daripada engkau. Tidak ada sesuatu yang boleh wujud melebihi kewujudan Allah Ta'ala. Tak ada. Semua akan musnah. Tuhan saja yang kekal dengan zatnya. Kalaupun ada makhluk yang kekal, kekalnya dengan kekalnya Allah Subhanahu, dengan dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan setiap masa dia musnah. Tidak. Nikmat syurga yang Tuhan kata malaha min nafad, tidak ada putus. Tuhan tidak kata syurga itu tidak ada musnah, tidak ada putus. Sebab bahagian-bahagian juzuk-juzuk syurga tu ada yang musnah. Bila kita makan ayam dalam syurga, ayam yang kita makan tadi musnah tak? Musnah habis, hancur habis. Cuma dia tak putus. Kita nak lagi ayam, Tuhan cipta lagi. Tapi rasa lain. Dia tak putus. Hakikatnya dia habis. Tapi dia tak putus. Tuhan sentiasa mencipta yang baru dan yang baru. Kan? Orang dalam neraka, kulit dia terbakar habis. Tapi Tuhan cipta pula kulit baru. Kullama nadrijat juluduhum baddalna juludan ghairaha liyadhuqul adhab. Nas'alullah al-afiyah. Jadi ada habis tak? Ada habis. Tapi tak putus. Yang tak ada habis ni Tuhan. Wujud dia tidak pernah ada masa habis. Kita manusia, kita ada sampai masa kita shut down. Tengah hidup ni kita mati. Tidur ni mati, tuan-tuan. Lepas tu Tuhan kata Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala nawm. Kita makhluk tengah-tengah hidup ni mati tengah jalan. Kita pause, kita jeda. Berhenti gitu. Macam mati. Faham kerja orang tidur. Tak bergerak, tak apa. Kan? Yang tadi telinga mendengar, tak dengar. Mata tadi nampak, tak nampak. Hilang daripada pergerakan, perbuatan. Subhanallah. Itu tengah hidup pun dah mati. Ada masa kita ni habis. Kan? Tidak ada yang kekal dari segi zaman melainkan Tuhan. Wa antal zahiru falaysa fawqaka syai'. Engkau lah yang paling atas. Tiada yang lebih atas daripada engkau. Tak ada dah. Makhluk lah sekali arash. Lepas arash tak ada makhluk. Kan? Lepas arash tak ada makhluk. Tuhan atas arash. Alam ni kita kata space, ruang, tempat ni hanya habis dengan arash. Lepas arash tak ada tempat. Tak ada ruang, tak ada space. Tak ada malam, tak ada siang. Semua dalam bawah ni je. Ya. Wa antal batinu falaysa dunaka syai'. Engkau lah yang paling dekat. Tiada sesuatu pun yang terlepas daripada engkau. Macam mana kita nak terlepas? Kita di bawah Tuhan. Dan Tuhan mengelilingi alam ini. Ya? Kita dalam alam semesta. Alam semesta dilingkungi oleh arash, oleh kursi dilingkungi oleh arash, dan arash dilingkungi oleh Tuhan Azza wa Jalla. Mana kita nak lari? Tak ada. Kita tak boleh lepas daripada Tuhan. Dari segi masa maupun dari segi tempat. Betul, sifat al-awwal wal akhir ini disebut sifat al-ihatah az-zamaniyah. Tuhan itu dari segi masa dia extended, dia meliputi. Dan al-zahir wal batin ini dipanggil al-ihatah al-makaniyah, specially extended, meliputi dari segi tempat. Tidak ada tempat yang luar daripada kawalan Tuhan.
Lepas tu kata Abu Ja'far At-Tahawi dalam kitab dia, muhitun bi kulli syai'in wa fawqahu. Engkaulah yang meliputi segala sesuatu dan di atas segala sesuatu. Specially extended, specially above. Ada orang marah. Dia kata apa? Duk pi sebar artikel John Hoover sebut Ibn Taymiyah punya akidah. Dalam Tahawiyah ada sebut tu. Cuma kau ni sebut bahasa Inggeris nampaklah balik sikit. Sebut bahasa Arab apa tak pasal. Siapa tak pada terjemah. Kan? Muhitun bi kulli syai'. Kan? Specially extended. Tuhan meliputi secara tempatnya semua benda. Tak ada benda yang lepas daripada zat Tuhan. Tak ada benda lepas daripada kawalan Tuhan, daripada pandangan Tuhan, daripada pengetahuan Tuhan, daripada penglihatan, pendengaran Tuhan. Wa fawqahu, especially above, di atas segala sesuatu. Semua Tuhan di atas segala sesuatu. Tak ada yang lebih atas daripada Tuhan. Tuhan di atas segala-galanya. Jadi ini yang kita kena faham, kena hadirkan God conscious itu. Sebab itulah kata Syekh Al-Wasiti, dan bila orang yang nak suluk ini, nak menempuh jalan, nak menuju kepada Allah Ta'ala, benda pertama hak dia kena yakin, dia kena beriman ialah Allah Ta'ala tu fawqal arsy ba'inun min khalqih. Bukan sahaja dari sudut akidah Allah Ta'ala di atas arsy ini boleh menyelamatkan dia daripada wahdatul wujud, bahkan inilah syarat untuk dia menjadi God conscious, God awareness, untuk dia merasai the presence of Allah Subhanahu wa Ta'ala, the lordship of Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahawa dia memang dikawal sepenuhnya oleh Allah Ta'ala. Tanpa beriman dengan Allahu fawqal arsy ba'inun min khalqih ini, tidak terlaksana kesempurnaan iman yang dikehendaki daripada kita sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita tak boleh nak merasa khusyuk itu, tak boleh nak main, tak boleh nak hadir khusyuk itu kalau tidak ada keyakinan yang sepenuh jiwa raga tentang perkara ini. Itu penting kita dalam kita nak mensucikan jiwa, nak mensucikan hati, kita kena ada apa yang kita sebut sebagai akidah yang sahihah, yang safiyah, yang naqiyah. Akidah yang suci, tulen, bersih daripada syubhat-syubhat tamthil, syubhat ta'til, syubhat takyif. Ya? Semua kena sucikan jiwa daripada benda-benda tentang sifat Allah Ta'ala. Kena kenal Tuhan. Kena kenal Tuhan sekenal-kenalnya. Kalau tidak kenal Tuhan, macam mana kita nak memperhambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tak mungkin berlaku. Ya? Bagaimana timbul rasa takut, harap dan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya? Jadi apa yang disampaikan ini mudah-mudahannya mendapat manfaat dan fadilatnya kepada kita semua. Ada soalan satu. Soalan ni menarik. Soalan ni mungkin ramai orang duk tanya. Ya? Jadi persoalan. Ya? Bolehkah Allah Ta'ala panjangkan umur? Panjangkan umur. Apa makna kita minta panjang? Lepas tu, minta doa panjang umur ni ada dua. Satu, minta doa panjang umur semata-mata panjang. Sebab apa? Nak hidup lama. Yang ni makruh. Pasal apa? Ianya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ilmunya. Kita takkan hidup lebih daripada yang Allah tahu. Ya? Yang Allah tahu. Tapi kalau kita minta doa supaya dipanjangkan umur dengan makna dalam melakukan ketaatan, ya, itu betul. Tuhan akan panjangkan umur kita. Ya. Yang pertama, Tuhan akan bagi keberkatan masa. Sebab masa ni relatif, kan? Tahu tak?
Belajar tak apa nama? Teori relativity Einstein. Ya? Masa ni relatif. 63 tahun kau ni tak sama dengan 63 tahun kau ni. Ha? Tidak ada masa yang sama semua orang. Setiap orang walaupun dapat 24 jam tapi 24 jam orang ni tak sama 24 jam orang ni. Tak sama. Masa ni relatif. Jadi Tuhan akan bagi keberkatan masa. Ya. Jadi dia beramal. Walaupun hidup 63 tahun tapi amalan dia macam orang hidup 600 tahun. Ya. Walaupun dia dah mati, amalan dia tak putus-putus. Macam dia masih hidup. Nabi kata, "Idza mata ibnu Adam, inqata'a 'amaluhu illa min thalath." 3 amalan yang tak putus lepas anak Adam mati. Apa dia? Yang pertama sekali, ilmun yuntafa'u bi, ilmu yang dimanfaatkan. Sampailah kita rasa macam Ibn Taymiyah, Ibn Qayyim ni duduk hidup dengan kita lagi. Kan? Masalah apa jadi zaman kita lah ni tahun 2023, 1445 Hijrah. Masih rujuk Ibn Taymiyah, Ibn Qayyim. Seolah-olah macam mereka duduk hidup zaman lah. Dah mereka mati dulu bila tu? 700 nak lebih Hijrah dulu ni, meninggal dah. Kan? Abad ke-13 Masihi tu. Kita sekarang ni abad ke-21 Masihi. Kan? Ibn Taymiyah meninggal abad ke-8 Hijrah, abad ke-13 Masihi. Kita lah ni hidup di abad ke-15. Abad ke-15 Hijrah, abad ke-21 Masihi. Masalah-masalah moden, nak cari penyelesaian, kita selongkak kitab Ibn Taymiyah, Ibn Qayyim, Al-Ghazali, An-Nawawi, Al-Syafi'i, masih lagi. Seolah-olah macam mereka duduk hidup. Sampailah. Segar, bugar. Kan? Tak putus. Aw waladun salihun yad'u lah. Aw sadaqatun jariyah. Anak soleh yang mendoakan. Pasal apa? Anak soleh ni, pasal apa dia soleh? Pasal kita didik lah. Hasil didikan mak bapak lah anak jadi soleh. Kan? Jadi bila anak tu beramal, macam pak dia beramal, macam mak dia beramal. Walaupun pak dia dah mati tapi pahala duk dapat. Tiba-tiba dapat pahala sembahyang subuh, sembahyang lohak, sembahyang asar, maghrib, isyak. Dia kata, "Ya Allah, mana pahala ni? Aku bukan sembahyang dah. Tapi anak hang sembahyang. Hang lah ajak dia sembahyang. Hang yang khotan dia sampai berbekas pergi dia sembahyang. Sampai lah dia duk ingat. Pak dia ajak dia sembahyang, dia duduk sembahyang situ lah. Jadi setiap kali dia sembahyang, macam hang sembahyang. Tuhan bagi pahala macam kita sendiri duduk sembahyang, dah walaupun kita duduk dalam kubur. Kaput dia dah. Tulang belulang pun. Tulang pun tak ada dah. Ha? Tapi pahala sembahyang duk ada. Pahala baca Quran duk ada. Dia kata tu, "Ya Allah, mana pahala baca Quran? Aku kan boleh baca Quran lah." Kan? Lidah beraput habis lah. Tuhan kata, siapa yang ajak anak hang baca Quran? Dia setiap kali dia baca Quran, hang lah baca. Kan? Sedekatun jariyah, sedekah yang duk mengalir. Macam kita duk buh sedekah tak berhenti. Kan? Subhanallah. Macam kita duk sedekah lagi. Setiap hari dapat pahala sedekah. Setiap hari dapat pahala sedekah. Dia kata, "Ya Allah, mana mai? Duit pun mereka dah beda habis dah. Anak-anak aku mana dah duit aku." Kan? Tapi Tuhan kata, tu hak yang hang wakaf. Tanah buat masjid, buat madrasah. Hang wakaf dekat yayasan taklim. Kan? Jadi duk mengalir situ. Pahala macam kita duk sedekah tiap hari. Kan? Hidup. Kan? Dan bila dia buat amal salih, dia sambung satu rahim, Tuhan tambah umur dia. Tambah di mana? Di catatan malaikat lah. Kan kita dah belajar dah masalah qada dan qadar kan. Catatan malaikat ditambah. Itu kita kena ingat, masa ni di sisi Tuhan tak sama dengan ukuran masa di sisi kita. Lepas tu Tuhan kata, "Innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba." Mereka nampak mati tu jauh lagi.
Kiamat tu jauh lagi, tapi kami nampak dekat dah. Masa relatif. Tuhan yang menjalankan masa. Jadi kita tak boleh ukur masa macam kita ukur dari kita masa. Ada orang hidup 40 tahun Imam Nawawi, tapi umur dia panjang di sisi Tuhan. Dia boleh buat dalam tempoh 40 tahun hidup itu apa yang orang hidup 70 tahun, 80, 90 tahun tak boleh buat. Ya? Kalau kita doa pagi petang, siang malam, pagi petang kita berdoa kan. Kita minta lindung daripada wasu'il kibar, keburukan usia tua renta. Kita tak maulah walaupun kita hidup sampai 100 tahun, 150 tahun, tapi hakikatnya baki tu tak boleh buat apa dah. Tak ingat apa dah. Tak ada amalan dah. Kan? Jadi hidup kita tu jadi beban kepada orang lain saja. Tak mau macam tu, tak mau. Biarlah kita hidup ni, kita remaja sampailah kita masuk yang lahat. Kata ulama kata maksud syabab, umur syabab di sisi Tuhan bukan syabab macam kita 30 tahun, 40 tahun habislah umur belia. Kan, dan ni nak daftar rakan muda maksimum sampai 30 tahun je. Kan? Atas 30 tak dikira rakan muda, ada kira rakan tua. Kan? Tapi kalau Tuhan bagi kesihatan, kekuatan untuk beramal ibadah, kita remaja lah tu. Kan? Ada orang umur 60 tahun, 70 tahun boleh bangkit gagah pergi sembahyang subuh berjemaah. Yang tak boleh dibuat oleh budak muda remaja, usia remaja belia umur 20 tahun, 18 tahun. 18 tahun masih lagi duk ingat macam dia budak kecil pergi mayang Jumaat pun duk sembang lagi. Tak betul anak-anak kita hak umur 15 tahun, 17 tahun pergi mayang Jumaat di masjid sembang berjabu dengan kawan lagi, seolah-olah macam dia tak ada dosa pahala. Pasal mak pak tak sedar. Bila mak pak tak ingat mati, anak pun lagi tak ingat mati. Kan? Pasal mak pak tak mau mengaku kata anak dia sudah remaja, sudah akil baligh, sudah bertanggungjawab, menanggung dosa. Pasal apa? Kalau dia mengaku tu, maknanya dia tua lah. Dia rasa dia dekat nak mati. Dia tak mau menerima realiti hakikat tu. Dia layan anak dia umur 18 tahun, 20 tahun macam umur 2 tahun. Tak apalah, buat pilah apa-apa, kecil lagi. Hakikatnya sebut kecil lagi tu pasal dia tak mengaku kata dia dah tua. Rumah kata pergi, kumuk kata mari. Dia tu rasa nak enjoy lagi. Itu penyakit. Na'udzubillah min zalik. Mudah-mudahan kita dijauhkan daripada yang semacam itu. Kurniakan kepada kita kepanjangan usia dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Tuhan bagi kita hidup 60 tahun, 70 tahun, biarlah 60 tahun, 70 tahun tu taat kepada Tuhan. Ya. Kalau tak sampai pun, tapi tetaplah panjang dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang Tuhan dah tetapkan. Caranya dan kaifiatnya macam itulah kaedahnya. Yang Tuhan dah bagi itulah sunnah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.